Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Nur Alwani Zafira Khairul dalam 15 minit MMTV edisi 27 April 2023. Kita ke berita utama. Hanya serendah RM100 ada wanita dan lelaki sanggup menawarkan perkhidmatan peneman raya sebagai teman wanita dan teman lelaki upahan sepenuh Syawal. Trend memalukan yang tular di laman Twitter itu ditawarkan dengan pakej tertentu seperti peramah, pendengar masalah, suap makan dan pegang tangan dengan tambahan bayaran sebanyak RM10 hingga RM70. Perkhidmatan itu ditawarkan khusus untuk mereka yang mahukan peneman bagi mengunjungi rumah terbuka dan beraya di mana-mana kawasan. Perkongsian tangkap layar di laman seorang pengguna Twitter itu mengundang pelbagai komen orang ramai yang berpandangan tindakan itu menggadai agama dan maruah diri. Malah ada juga pengguna yang meninggalkan komen bahawa perkhidmatan yang ditawarkan itu jijik dan menggalakkan jalan zina. Berkongsi tangkap layar itu, Amirul Ruslan memberitahu tindakan itu jelas menjatuhkan maruah dan kehormatan diri dan tidak pelik jika perbuatan zina kini sudah dianggap sebagai kebanggaan. Tan Sri Abdul Hadi Awang mengingatkan golongan perantau supaya tidak mudah terpengaruh dengan umpan yang ditabur parti lawan demi menarik undi mereka dalam pilihan raya akan datang. Memberi perumpamaan laksana seluang memakan umpan lalu meninggalkan mata pancing yang kosong. Jelas Presiden PAS itu ingatan berkenaan sama seperti pesanan bekas Mursyidi Ampas Allahyarham Datuk Seri Nik Abdul Aziz Nikmat kepada rakyat Kelantan dengan kata-katanya, bagi gula kacau, bagi kain pakai, bagi duit ambil namun tetap undi bulan. Ahli Parlimen Marang turut menjelaskan kebendaan sememangnya merosakkan pemimpin dan rakyat. Malah keadaan itu juga menyebabkan berlakunya rasuah daripada pentadbiran hingga ke dalam parti politik yang memerintah negara. Dalam pada itu, beliau turut mengingatkan agar pilihan raya negeri yang bakal berlangsung itu menjadi ujian keinsafan sebagaimana yang telah dibuktikan menerusi pilihan raya umum ke-15 lalu. Tambahnya, walaupun anak muda dianggap sebagai mentah dan belum sempurna pelajarannya, tetapi mereka meletakkan akal di kepala demi menegakkan maruah agama, umat serta negara mengikut suruhan Tuhan dan tidak akan terpedaya dengan mudah. Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit mengesahkan data melibatkan kira-kira 20 pelanggannya telah diterbitkan di web gelap oleh penjenayah cyber. Siasatan AKPK dengan pakar keselamatan cyber pihak ketiga mendapati data berkenaan melibatkan nama dan nombor kad pengenalan pelanggan terbabit. Menurut agensi itu, segala maklumat dalam pemilikan penjenayahan cyber adalah hasil daripada aktiviti dan menyalahi undang-undang dan sebarang perolehan penggunaan serta penyebaran maklumat yang sama merupakan satu kesalahan jenayah. AKPK bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa yang berkaitan termasuk Kementerian Komunikasi dan Digital serta Cyber Security Malaysia dalam menjalankan siasatan menyeluruh. Tambah AKPK, pihaknya telah menyeaktifkan beberapa sistem operasi buat sementara waktu dalam mengelakkan risiko selanjutnya dan sedang mengembalikan sistem secara berperingkat. Seramai 196,664 petugas Kementerian Kesihatan termasuk pegawai perubatan meletak jawatan dalam tempoh 10 tahun lalu. Berdasarkan jawapan bertulis Kementerian Kesihatan di Dewan Rakyat baru-baru ini, pegawai perubatan paling ramai berhenti iaitu sebanyak 6,282 orang, diikuti pegawai perubatan siswazah 3,826 orang, pegawai pergigian 3,256 orang, pegawai farmasi 2,692 orang, jururawat 1,643 orang, pakar perubatan 1,631 orang dan penolong pegawai perubatan 334 orang. Antara alasan meletak jawatan ialah mahu berkhidmat dalam sektor swasta dan badan berkanun sebab peribadi, melanjutkan pelajaran, masalah kesihatan, berhijrah ke luar negara dan membuka klinik sendiri. Malah menerusi jawapan bertulis berasingan, sebanyak 1,732 pegawai perubatan siswazah atau doktor pelatih meletakkan jawatan sebelum menamatkan latihan siswazah pada 2020 hingga 2022.
Jurucakap Gerakan Halter Doktor Kontrak berkata kerajaan perlu serius menangani masalah kaki tangan kesihatan, meletakkan jawatan termasuk menilai balik aspek kewangan untuk meningkatkan bayaran emolumen gaji dan allowance agar kebajikan mereka terus terjaga. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Kita kembali lagi. Tak serik itu istilah mudah bagi seorang lelaki yang pernah menjalani hukuman penjara dan denda apabila sekali lagi dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Kuala Pilah hari ini atas kesalahan sama. Tertuduh S. Rakubalun 46 tahun mengaku bersalah atas pertuduhan baharu itu yang dibacakan di hadapan Magistrate Saiful Sayuti. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa dengan sengaja menumbuk muka dan menghantuk kepala isterinya yang berusia 41 tahun ke lantai sehingga menyebabkan mangsa cedera di bahagian muka, bengkak belakang kepala serta mengalami sakit tengkuk. Kesalahan tersebut disiasat di bawah Seksyen 323 Kanun Kesesaan dan boleh dihukum di bawah Seksyen 326A Kanun sama yang membawa hukuman penjara sehingga setahun atau denda sehingga RM2,000 atau kedua-duanya sekali. Mahkamah kemudiannya menetapkan sebutan semula kes pada 8 Mei nanti. 17 keluarga tinggal sehelai sepinggang selepas 15 rumah setinggan di Jalan Saga Likas musnah dalam kebakaran malam tadi. Bagaimanapun, tiada sebarang kemalangan jiwa atau kecederaan dilaporkan selepas semua penghuni rumah berkenaan sempat menyelamatkan diri dalam kejadian sekitar pukul 7.20 malam itu. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Lintas, Agustavia Jogwasi berkata, pihaknya menerima laporan berkaitan kejadian itu pada pukul 7.29 malam. Katanya, seramai 48 pegawai dan anggota BBP Lintas Kota Kinabalu dan penampang bersama 4 jentera dan 2 unit bantuan perkhidmatan kecemasan digerakkan ke lokasi kejadian. Menurutnya, operasi ditamatkan pada 10.47 malam dan punca serta jumlah kerugian masih dalam siasatan. Beralih ke berita dunia. Sekurang-kurangnya 90 mayat dipercayai pengikut ajaran sesat yang mengikut arahan seorang paderi untuk berpuasa sehingga mati ditemukan di sebuah tapak perkuburan di Kenya. Polis mengesahkan sebahagian besar mayat itu merupakan kanak-kanak, malah operasi mencari baki mayat terpaksa dihentikan buat sementara waktu memandangkan kebanyakan rumah mayat sudah penuh. Penemuan kubur besar di hutan Shakahola mengejutkan rakyat Kenya selepas suspek yang juga paderi sebuah gereja, Paul Mackenzie Antesh, dituduh memaksa pengikutnya berlapar sebagai satu-satunya cara untuk menemui Tuhan. Berdasarkan laporan siasatan awal, kesemua pengikut paderi berkenaan percaya bahawa mereka akan ke syurga sekiranya mereka mati kelaparan. Dilaporkan angka kematian meningkat secara berterusan sejak 3 hari lalu, manakala 12 orang dilaporkan hilang serta tidak dapat dikesan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia mengeluarkan amaran waspada mengenai sirap ubat batuk buatan India yang mengandungi jumlah diethylene glycol dan ethylene glycol yang tidak boleh diterima. Dalam kenyataan yang dikeluarkan Badan Kesihatan Global itu, satu penghantaran sirap ubat batuk buatan India yang tercemar ditemui di Kepulauan Marshall dan Micronesia. Sampel sirap ubat batuk Guafenensis TZ dari Kepulauan Marshall didapati mengandungi jumlah diethylene glycol dan ethylene glycol yang tidak boleh diterima hingga menyebabkan kematian jika diambil. Pada Mac lalu, India membatalkan lesen pembuatan sebuah firma sirap ubat batuk yang dikaitkan dengan 18 kematian kanak-kanak di Uzbekistan. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklanega? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan, antaranya
pelbagai jenis notis, cautan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari, semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklan mereka di utusan.com.my. Kita teruskan ke berita ekonomi. Serangan cyber terhadap sektor perniagaan di Asia Tenggara meningkat sehingga 45% tahun lalu. Data Syarikat Keselamatan Cyber Global Kaspersky berkata dalam tempoh berkenaan pihaknya telah menyekat lebih 13 juta laman web yang memudaratkan dan disasarkan kepada syarikat-syarikat perniagaan di rantau berkenaan. Semasa tempoh pandemik pada 2020 pula, pihaknya telah menyekat sebanyak 10.2 juta serang cyber melibatkan syarikat-syarikat yang terjejas. Jumlah itu bagaimanapun menurun kepada 9.18 juta pada 2021, namun meningkat kepada 13.38 juta tahun lalu. Jelas syarikat itu, Singapura merekodkan serangan cyber tertinggi tahun ke tahun dengan lonjakan kes direkodkan lebih 3 kali ganda sebanyak 329% tahun lalu. Katanya, 4 negara ASEAN lain turut merekodkan peningkatan dengan Malaysia mencatatkan lonjakan ketara sebanyak 197% tahun lalu kepada hampir 2 juta kes berbanding lebih 600,000 pada 2021. Harga makanan dijangka turun di antara 10 hingga 20% selepas sambutan Hari Raya Aidilfitri tahun ini. Presiden Gabungan Persatuan Penjaja dan Peniaga Malaysia, Datuk Seri Rosli Sulaiman, mengulas bahawa jangkaan itu adalah berdasarkan kebiasaan yang berlaku pada tahun-tahun sebelum ini. Dalam pada itu, menurutnya, kenaikan kos bahan mentah termasuk ayam adalah di luar kawalan peniaga menyebabkan mereka terpaksa menaikkan harga jualan untuk memperoleh keuntungan. Tambah beliau lagi, jumlah peniaga yang semakin bertambah sekaligus menyebabkan permintaan terhadap barang mentah meningkat namun bekalan amat kurang di pasaran. Kita ke berita sukan. Harapan juara bertahan kejohanan badminton Asia Li Zijia untuk mempertahankan kejuaraan itu melisik selepas tewas pada pusingan pertama saingan yang berlangsung di Dubai, Emirat Arab Bersatu malam semalam. Perseorangan lelaki profesional negara tersebut tewas kepada pemain di ranking ke-17 dari Hong Kong, Angus Engkalong 21-19, 21-16 selepas 39 minit bertarung di Dewan Tertutup Sheikh Rashid bin Hamdan. Wakil Hong Kong itu bakal berdepan Kanta Tisunyama dari Jepun yang mengenepikan pemain Nepal Prince Dahao 21-7, 21-13 di pusingan kedua. Zijia yang menghuni ranking keempat dunia itu memulakan kempen musim ini dengan prestasi kurang memuaskan apabila tersingkir awal di Terbuka Malaysia, Terbuka India, Master Indonesia dan Terbuka Jerman. Hasrat pengendali Terengganu FC TFC Thomas Lafston Breckner untuk mendapatkan khidmat pemain sayap Harimau Melaya Safawi Rashid semakin cerah apabila mendapat lampu hijau daripada pengurusan skuad sang penyu. Ketua Pegawai Eksekutif TFC Abdul Rasik Juso berkata pihak pengurusan bersetuju mengatur langkah membawa bintang Ratchaburi FC itu secara pinjaman pada jendela perpindahan kedua tidak lama lagi. Beliau berkata minat terhadap Safawi itu timbul apabila pemain kelahiran Dungun tersebut dikabarkan kurang gembira beraksi dalam Liga Thailand dan ingin kembali beraksi di Malaysia. Menurut Abdul Rasik, pihaknya tetap mematuhi prosedur memandangkan Safawi yang dikatakan masih terikat kontrak dengan Johor Darul Takzim. Terdahulu, Stan Breckner tanpa berselindor mengakui mahu membawa masuk Safawi bagi membantu jentera serangan sang penyu selepas di Belasar Selangor 1-5 minggu lalu. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Jumaat 28 April 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Nur Alwani Zafira Khairul. Assalamualaikum, selamat Hari Raya Aidilfitri dan jumpa lagi.